المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. التكبر، التيه، التوه، الخيلاء. Takabur, sombong dan bongkar. Tuan-tuan muslimin, muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala dua pada malam ini. Kita sambung kembali bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat noktah-noktah berkaitan dengan sifat-sifat madmumah. Sebelum Ramadan hari itu kita lihat sifat mazmumah yang ke-9, iaitu sifat al-hasadu, ataupun Melayu kita panggil dengki. Dan pada malam ini sambungan sifat mazmumah yang ke-10. Ada 2-3 nama. Satu dipanggil dengan takabbur. Yang kedua nama dia ati. Yang ketiga at-tawwahu. Dan yang keempat al-khuyala'u. Daripada 4 tu, satu je yang Melayu kita ambil dan guna sebagai bahasa kita, iaitu takabbur. Itu pun kita tak sebut takabbur, kita sebut takbur. Asal bahasanya ialah takabbur, daripada takabbara yatakabbaru takabbur, atas wazan tafa'ala yatafa'adu tafa'ul. 2-3 perkataan yang ditulis oleh pengarang, oleh Syekh Muallif. Takabbur tu maklum, kita terjemah pun dengan makna takabbur ataupun dengan makna sombong. Yang kedua dia sebut situ atih dengan at-tawwah, lebih kurang sama tu, daripada taha yatihu. Keluar kalimah tih, salah satu daripada, bukan teh yang kita minum. Sini kalimah ni Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran, cerita tentang Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun, kata Allah Ta'ala, Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel yatihuna fil ard. Apa makna yatihuna fil ard? Maknanya sesat di atas muka bumi. Itu kerana engkarnya Bani Israel terhadap perintah Allah Ta'ala melalui Nabi Musa alaihi salam. Maka kisah masyhur, mereka sesat di padang teh di Sinai. Berapa lama sesat tu? 40 tahun sesat. Berjalan tiap-tiap hari tapi tak bertemu jalan keluar. Tu sesat, nak beritahu. Tiap-tiap hari berjalan cari pintu keluar, tak boleh keluar daripada padang teh tu. Berapa tahun, bukan sehari dua. Kita kalau sesat dalam hutan sehari dua, seminggu mati. Walaupun duduk dalam hutan, ni sesat di padang pasir, padang teh. Berapa lama? 40 tahun. Tapi istimewanya Bani Israel ni, walaupun mereka ni degil, dalam sesat tu pun Allah Ta'ala duk jaga lagi. Bagi makan, bagi minum, bagi manna, bagi salwa, bagi apa? Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Datangkan apa? Awan untuk meneduhkan mereka. Sebab padang pasir. Padang pasir maklum benda panas.
Negara kita yang tidak padang pasir ni pun panas dah. Main 39 darjah Celsius ni siang ni panas dah kita. Tak boleh duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah supaya duduk dengan luar. Luar lebih lagi panas. Ini di padang pasir, tapi walaupun degil mereka ni, Allah Ta'ala datangkan awan. Jalan sekali dengan mereka duduk jalan dalam padang teh tu. Untuk tujuan meneduhkan mereka. Lepas tu saat mereka lapar, waktu turun manna, waktu turun salwa, untuk mereka makan, mereka minum. Tapi gitulah Bani Israel ni. Duduk dalam tempoh 40 tahun sampai Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa pun meninggal dalam tempoh tu. Meninggal dalam sesat tu. Meninggal dulu Nabi Allah Harun alaihi salam. Lepas daripada meninggal Nabi Harun 3 tahun, meninggal pula Nabi Musa alaihi salam dalam tempoh tu juga. Lepas tu siapa yang ambil alih? Allah Ta'ala lantik Nabi Allah Yusha' bin Nun. Ambil alih lepas habis 40 tahun tu barulah bertemu jalan keluar. Tu 40 tahun Allah Ta'ala hukum Bani Israel. Kerana apa? Kerana degil tak nak turut perintah Allah melalui Nabi Musa AS. Orang takabur ni gitu, orang yang sesat. Sesat dalam mengenal diri. Diri kita ni Allah Ta'ala kata kalau dia takabur dari sudut ilmu, Allah Ta'ala kata muasa tak ada ilmu. Tiba-tiba kita boleh jadi orang sombong dengan sebab ilmu sikit sebanyak yang ada di kita. Hari ni tuan-tuan boleh tengok nyata sangat-sangat debat ilmu ni di alam maya. Yang alim dengan si alim, yang bawah lebih dahsyat daripada tu komen. Yang alim dengan sama alim tu memang dah berdebat dah di alam maya. Yang bawah tu lebih dahsyat lagi pada bahasa orang alim tu. Mencaci maki, mencela dan sebagainya. Tu zahir sangat depan mata kita tu. Disebabkan oleh ilmu sikit yang ada di kita, kita berasa lebih daripada orang lain. Tak pakai dah orang lain punya. Bahkan orang lain semua bodoh lah kau. Kita seorang umpamanya cerdik. Tu nak sebut contoh. Kalau kita rasa kita lebih dengan ilmu sampai tahap kita sombong, Allah Ta'ala kata asamu tak erti apa satu. Aku keluarkan daripada perut makmum dalam keadaan kau tak tahu apa-apa pun. La ta'lamuna syai'a. Satu benda pun tak erti. Lepas tu Allah Ta'ala persiapkan alat untuk kita terima ilmu. Wa ja'ala lakumus sama'. Dia jadikan pendengaran. Dia tak buat telinga saja pada kita. Dia buat ada fungsi telinga tu boleh mendengar. Kalau setakat ada telinga saja, tak erti benda kita. Ada telinga comel pun tuli nak buat apa? Boleh telinga cantik, Allah Ta'ala bagi pula sifat pendengar pada telinga tu. Barulah kita boleh dengar. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wal absar, aku bagi mata dengan sifat melihat sekali padamu. Boleh dua perkara tu, boleh ngaji lah. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar. Lepas tu mari akal pula. Allah Ta'ala kata, wal absara wal afidah. Guna untuk faham. Barulah kita cukup alat tu, erti kita ngaji. Tu yang orang sebut A, kita boleh sebut A tu. Orang bertahu B, kita boleh kata B. Orang kata alif, kita pun alif. Orang hijau gini, kita boleh sebut A, ba. Kita boleh baca ikut orang. Sampai ke tahap kita boleh baca muqaddam, boleh baca Quran. Semua tu daripada fungsi alat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau tak bagi, jawab dia duduk dalam keadaan tak erti mana. Jahil sejahil-jahilnya itu. Tapi bila boleh sikit ilmu, jadi sombong gitu. Jadi sombong. Jadi tak dengar apa yang disebut oleh orang dulu. Ataupun ulama-ulama dulu. Tak nak pakai dah. Sebab apa? Tak betul belaka apa yang ditinggalkan oleh ulama dulu. Yang betulnya, kajian kita pada hari ini. Itu contoh. Itu takabur. Itu maknanya kita sesat. Sesat dengan diri kita sendiri. Kita tak kenal tentang diri kita sendiri. Maka kita jadi orang takabur, jadi orang sombong dan jadi orang bongkak. Tengok dipetik firman Allah Ta'ala satu dalam surah Luqman. Kata Allah Ta'ala dalam surah Luqman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
Allah Ta'ala sebut, janganlah engkau palingkan pipi dan muka engkau daripada manusia. Paling tu sebab apa? Kerana takabur dan sombong. Kalau paling tidak kerana takabur dan sombong, tak apa. Gitu kita boleh faham daripada ayat tu. Maknanya kita bukan maknanya tak boleh paling daripada orang. Boleh kita berpaling daripada orang, tapi bukan dengan tujuan takabur dan sombong. Tapi kalau dengan tujuan takabur dan sombong, maka masuk ayat ni. Sebab tu tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi bila orang panggil dia tak toleh dengan muka saja. Habis seluruh tubuh paling ngadap pada orang tersebut. Tu Nabi, adab dan akhlak dia. Maknanya tak masuk ayat ni, wala tusair khaddaka linnas. Jangan paling. Bahkan kalau tuan-tuan baca amma yatasaalun, apa tuan-tuan baca ayat abasa wa tawalla. Tu Nabi, peristiwa Nabi berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum Muslim, seorang sahabat yang nak pergi mengaji dengan Nabi, yang nak belajar agama dengan Nabi. Saat tu Nabi duduk dengan para pembesar Quraisy. Tujuan Nabi nak dakwah para pembesar Quraisy dengan harapan bila pembesar ni memeluk Islam, maka yang kecil-kecil rakyat bawah ni akan follow, ikutlah. Jadi Nabi tengah duduk dengan pembesar Quraisy, dakwah mereka ni supaya memeluk Islam. Tiba-tiba mari Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum mana tahu Nabi duduk dengan pembesar-pembesar Quraisy sebab dia buta. Lalu bila dia mari, maka Nabi pun berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Turun ayat. Abasa wa tawalla. Engkau bermasam muka dan engkau berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Allah Ta'ala tegur lalu. Tegur direct lalu kepada Nabi. Tapi cara tegur Allah Ta'ala sangat-sangat lembut lah. Allah Ta'ala tak kata abasta wa tawallaita. Tak. Allah Ta'ala tak guna bahasa tu. Abasta, engkau dah memasamkan muka. Wa tawallaita, dan engkau dah berpaling. Tak. Allah Ta'ala tak highlight pun Nabi. Allah Ta'ala tak guna dalam kata kerja tu, tuan-tuan mengaji kata kerja, Allah Ta'ala tak gandingkan dengan fa'il, dengan pelaku kata kerja tu ialah engkau, tak. Tapi Allah Ta'ala gunakan kata kerja, dalam kata kerja tu dia. Siapa dia? Seolah-olah macam tak tahu siapa. Tak tuju pada Nabi pun ayat tu, seolah-olahnya gitu. Tengok cara Allah Ta'ala lembutnya tegur. Sebab tu Nabi kalau Nabi nak tegur satu-satu kaum, Nabi tak sebut nama fulan bin fulan. Nabi kata kenapa kaum ni begini-begini. Itu sebagaimana Allah Ta'ala sebut contoh, tunjuk contoh. Allah Ta'ala tunjuk contoh. Allah Ta'ala kata kenapa engkau berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum? Kenapa engkau bermasam muka dengan Abdullah bin Ummi Maktum? Tak, Allah Ta'ala tak tegur gitu Nabi. Allah Ta'ala kata abasa, dia dah bermasam muka. Wa tawalla, dia pun dah berpaling. Siapa yang bermasam muka dan berpaling? Kalau tak tengok pada tafsir, tak tahu pun tuju pada siapa. Tuju pada umum, pada siapa-siapa saja. Yang bila berpaling dengan niat menyombong, dengan niat takabur, tak boleh. Siapa-siapa pun tak boleh. Tak tuju pun pada Rasulullah. Itu lembutnya teguran yang mari daripada Allah Ta'ala kepada baginda Nabi. Cuma nak sebutnya ialah Nabi bila mana para sahabat panggil ataupun siapa-siapa panggil, bini dia panggil, maka Nabi akan berpaling dengan seluruh tubuh dia. Bukan macam kita kita paling kepala saja kita. Tambah-tambah pula kita tahu dah orang yang panggil tersebut orang yang tak ada harga di hati kita. Kadang-kadang dengar, awak tak dengar kita. Dengar orang tu panggil. Dengar orang tu tanya, orang tu nak buang dengan kita. Buat-buat tak dengar kita sebab apa? Sebab malah layan. Sebab kita berasa orang tu tak penting pun di hati kita. Ada lagi yang lebih penting. Aku nak layan dia ni, aku nak buang dengan dia ni. Dia ni siapa? Dia ni pendosa. Dia ni siapa? Dia ni orang yang apa? Orang yang hina-dina pada hati kita. Pada pandangan mata kita. Maka kita tak nak layan. Adapun Rasulullah, bila orang panggil dia, maka dia berpaling dengan seluruh tubuh. Ini antara akhlak yang boleh kita contoh. Nabi. Baik. Kalau tuan-tuan baca banyak lagi lah. Nabi tak pernah tak pernah mengatakan tidak kepada permintaan para sahabat dia. Saya pernah sebut.
Tak pernah Nabi mengatakan tidak kepada permintaan para sahabat dia. Itu tawaduknya Nabi. Walaupun dia seorang yang paling mulia di sisi Allah, tapi begitulah Nabi layan para sahabat dia, orang-orang Badui yang mari nak bertemu dengan Rasulullah. Baik. Allah Ta'ala kata, jangan engkau palingkan pipi dan muka engkau daripada manusia kerana takabur. Itu ada tujuan dia. Kalau kerana takabur dan sombong. Kalau tidak kerana takabur dan sombong, kita nak meninggalkan majlis, nak balik, nak tinggal majlis, daripada duduk ramai-ramai dengan member-member, sahabat-sahabat jemaah-jemaah, kita nak balik dah, kena paling lah. Takkan nak jalan undur belakang kita, jatuh tangga boleh gitu. Palinglah kita nak balik. Tu tidak sombong, tidak takabur, boleh lah paling, tak masalah. Ini yang dilarang oleh agama, oleh Allah ni, berpaling dengan sebab takabur dan sombong. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi berlenggang seperti lenggang orang yang takabur, kerana Allah tidak mengasihi orang-orang yang membesarkan dirinya dan bermegah-megah dengan kelebihan, yang membesarkan dirinya dan bermegah-megah dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, sa'asrifu an ayatina alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Tu Allah Ta'ala sebut akibat orang-orang yang takabbur atas muka bumi. Sa'asrifu an ayati, kata Allah, aku akan palingkan orang-orang yang duduk atas muka bumi ni dalam keadaan takabbur. Aku akan palingkan daripada apa? Daripada ayat-ayat aku. Takabur tu pula Allah Ta'ala sebut bighairil haqq. Takabur yang tidak sebenar. Kalau takabur yang sebenar, maknanya takabur yang disuruh oleh agama, tak apa. Macam hadis Nabi sebut, at-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah. Takabur kepada orang yang takabur, itu sedekah. Itu jadi pahala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut bighairil haqq. Orang yang duduk atas muka bumi takabur yang tidak sebenar. Maka orang ni, kata Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati, aku akan palingkan orang ni daripada ayat-ayat aku. Apa makna aku akan palingkan daripada ayat-ayat aku? Ada ulama mentafsirkan, orang ni tak akan diberi faham tentang kitab, tentang Quran. Walaupun dia duk baca Quran, Allah Ta'ala tak beri faham tentang Quran pada dia. Sebab apa? Sombong, duk atas muka bumi. Dia baca Quran sekadar di lisan dia. Dia tak dapat pembukaan, pemahaman yang sebenar daripada ayat-ayat Quran tersebut. Disebabkan oleh takabur dia yang tak sebenar duduk atas muka bumi ini. Itu satu tafsiran ulama. Ada ulama kata, dia duduk atas muka bumi ni, dia tak mampu nak ambil iktibar walaupun benda duk berlaku depan mata dia. Tengok langit tak jadi iktibar, tengok bumi tak jadi iktibar, tengok orang mati depan mata tak jadi iktibar, tengok adik-beradik gidah, sahabat andai gidah, jiran tetangga gidah, tak jadi iktibar berlaku. Sebab apa tu? Boleh jadi punca yatakabbaruna. Takabur duduk atas muka bumi ni, maka Allah Ta'ala tak jadikan dia ni orang yang mampu mengambil iktibar daripada perkara yang berlaku di sekeliling dia. Itu hukuman tak ada orang yang takabur. Baik, tengok hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, al-izzatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihima azabtuhu. Kata Nabi dalam hadis kursi ni, sebab lenggok ayat ni hadis kursi, Allah Ta'ala yang bercakap melalui lisan Nabi. Ketinggian itu adalah pakaianku, dan kebesaran itu adalah selendangku. Ni Allah Ta'ala bercakap. Zahir tidak murad. Dipanggil zahir ayat ni ataupun zahir percakapan hadis kursi ni bukan murad dia, bukan yang sebenar. Sebab kalau terjemuh pakaian letak di Allah Ta'ala, adakah Allah Ta'ala ada pakaian atas, pakaian bawah juga? Sebab tu hadis macam ni bukan hadis yang bertujuan untuk kita tamsil, buat contoh, ataupun untuk kita takif, tanya bagaimana.
Oh, macam mana pakaian Allah Ta'ala ada? Hadis ni bukan nak cerita pakaian Allah Ta'ala bahagian ridak ni macam mana, bahagian izar bawah ni macam mana. Tidak. Lepas tu Allah Ta'ala bercakap gini ni, cakap ni atas ala sabilit tashbih, perumpamaan. Lepas tu perumpamaan ni tujuan dia apa? Tujuan dia ialah taqribuz zihin. Nak suruh dekat dengan fikiran kita baca. Mudahlah kita faham bila Allah Ta'ala buat perumpamaan. Jadi kalau tak buat perumpamaan, payah kita nak faham. Jadi bila kita buat perumpamaan, maka mudahlah kita reti, kita faham. Baik. Maka kata Nabi dalam hadis kursi ni, ketinggian Allah Ta'ala tu umpama. Hari tu. Seperti pakaian bahagian bawah, izar daripada pinggang ke bawah. Daripada pinggang ke bawah dipanggil izar. Wal kibriya uridai, dan kebesaran itu adalah selendang. Selendang ni daripada bahu sampai ke pinggang. Tu pakaian rida dipanggil. Maka dua-dua ni adalah pakaian kebesaran. Bila sebut pakaian kebesaran, yang atas ke, yang bawah ke, kita orang biasa tak boleh nak ambil cuba pakai. Tak payah cuba pakai lah. Tuan-tuan pergi ke istana, Muzium Istana Diraja. Istana Diraja. Dekat mana tuan-tuan? Dekat dengan Dataran Merdeka tu. Lebih kurang gitu lah. Dekat dengan Muzium Negara. Tu tuan-tuan masuk, bawa kamera tak boleh. Nak ambil gambar dengan telefon tak boleh. Tak tahu sebab apa tujuan dia. Kita nak ambil gambar, nak simpan untuk kenangan. Dah masuk dalam istana ni, bilik begini, katil yang begini, kapetnya begini, dindingnya begini. Nak ambil lah kenangan. Tak boleh. Tu nak bagi tahu contoh. Nak ambil gambar pun tak boleh. Ini kan nak ambil bubuh pakaian diraja atas diri kita orang awam. Atas diri kita rakyat jelata. Nak ambil juga. Tuan-tuan tengok TikTok viral. Dalam bulan puasa, saya suka tengok TikTok. Tuan-tuan orang soleh tak tengok TikTok tak? Yang di Pertuan Agong, dia pergi, dia keluar macam rakyat biasa lah, tapi ada pengiring juga. Dia pergi ke bazar Ramadan. Bila dia pergi ke bazar Ramadan, orang tengok Agong dengan bini dia permaisuri, duk jalan dalam pasar, beli tu beli ni. Jadi orang ramai ni pakat berkerumun lah. Jadi Pak Cik ni seorang dalam video TikTok tu duduk dekat sembang. Mula-mula bersembang dulu. Lepas tu bila dah nak berpisah, nak bergambar. Bila nak bergambar, dia duduk sebelah mana belah dah. Tangan Pak Cik ni cuba letak di belakang. Nak pegang yang di Pertuan Agong, bodyguard belakang dia terus pegang tangan Pak Cik tu, tarik. Tak bagi sentuh. Tuan-tuan bayang, nak sentuh pun tak boleh. Sebab apa? Atas dasar keselamatan. Iyalah kita tak tahu tangan manusia yang ramai awam tu pegang apa kita tak tahu. Jadi bodyguard kena jaga orang macam ni. Saya nak sebut contohnya, nak pegang orang yang berjawatan tinggi tu tak boleh, apatah lagi nak ambil baju dia untuk kita pakai. Itu gambaran manusia yang asalnya sama kita belakang. Mulia macam mana pun kita atas dunia ni, jawatan apa pun Allah Ta'ala bagi pada kita atas dunia, balik di akhirat nanti serupa je kita. Tapi nak bagi tahu contoh, bila manusia buat gitu sifat dia, orang besar, orang tinggi, orang mulia dengan jawatan itu ini, dia ada protokol yang tak boleh orang biasa macam kita, marahi macam kita nak buat. Suka-suka tak boleh. Nak buat di tubuh dia, apatah lagi nak ambil baju. Ini kan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, izzah ni sifat aku. Kibriya ni sifat aku. Bukan sifat engkau sebagai hamba. Tiba-tiba kita ambil, jadikan pakaian kita. Maknanya ambil sifat kibar tu jadikan sifat kita. Ambil sifat izzah tu jadi sifat kita. Bukan sifat kita sebagai hamba Allah. Sifat kita ni wa khuliqal insanu dha'ifa. Sifat kita ni maha dhaif. Ni duduk depan Allah Ta'ala tu berasa izzah lagi. Duduk di atas dada. Nak menghadap Allah Ta'ala di pagi hari, waktu sahur tu berasa izzah lagi kita. Dia berasa besar diri lagi kita. Hadirkan rasa hina kita.
Tak ada kita dah pada masa tu. Apa lagi yang ada pada kita? Allah Ta'ala tak kejut tak boleh bangun diri. Tak sedar pun kita kalau Allah Ta'ala tak kejut. Kalau Allah Ta'ala tak izin berdiri, tak boleh berdiri pun kita. Pas mana kita? Ha? Tak ada kita. Serba-serbi Allah Ta'ala. Tapi selagi mana doa ada aku, tak selesai. Masalah takabur. Kena buang aku tu. Itu masalah besar sekali. Masalah besar sekali, Iblis kata aku. Perkataan yang Iblis sebut, ana khairum minhu. Itu perkataan Iblis sebut. Aku lebih baik daripada Adam AS. Tu, berasa aku. Mari di Firaun gitu juga, ana rabbukumul a'la. Aku. Tu sifat aku tu. Kalau ada di kita sifat aku tu, tak berasa diri lah. Itulah diri kita, berasa diri kita. Sebab tu ulama suruh cabut, buang sifat aku. Lepas tu, tengok di kita. Tengok di kita perbuatan Allah Ta'ala. Tengok di kita sifat Allah Ta'ala. Sifat indah Allah Ta'ala. Sifat jamal Allah Ta'ala. Sifat qudrah Allah Ta'ala. Sifat qudrah Allah Ta'ala. Sifat jalan Allah Ta'ala. Bila kena di kita, saat kita tak nak menggerakkan tangan, duk ketas situ tangan kita. Orang penyakit apa? Parkinson ke apa? Tangan tak boleh berhenti bergerak. Tu Allah Ta'ala menzahirkan sifat jalal dia. Aku nak tangan tu bergerak. Aku nak kaki tu bergetar. Aku nak kepala dia bergerak, duduk gerak, getar-getar gitu. Walaupun dia nak suruh tangan dia berhenti, kaki dia berhenti, kepala dia berhenti. Aku tak nak. Aku nak suruh dia bergerak. Jalan. Sebab bukan kita yang memberhentikan Allah Ta'ala, yang menggerakkan Allah Ta'ala. Kalau dia nak suruh bergerak 24 jam, jawab dia duduk bergerak 24 jam itu. Bila kita nampak luar, biar nampak dengan ilmu dulu. Dia nak biar nampak sampai tahap silau dalam hati kita tiap-tiap masa. Dia nak sampai tahap tu dia nak kena hidup dengan zikir. Kalau hati tak hidup dengan zikir lagi, dia jadi seperti kita. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Kadang-kadang nampak mari daripada Allah Ta'ala semua kita ni. Kadang-kadang tak nampak. Tu saat tu takabur kita, saat tu sombong kita, saat tu nak marah pada orang dan sebagainya lah kita. Sebab apa? Hati tak hidup lagi. Bila hati hidup, tak perlu dah. Pada nampak tak nampak tu dia duk nampak tiap-tiap masa. Hati tu hudur dengan Allah Ta'ala. Tu lalu proses lah. Kita mengaji dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Tu ada proses-proses dia. Salah satu dari proses yang disebut dalam ilmu dalam kitab Haqaiq ialah khalwah. Khalwah ni tujuan dia apa? Khalwah ni tujuan dia ialah untuk menghadirkan hati kita lebih lagi dengan Allah Ta'ala. Tak lebih macam mana kita duduk 3 hari 2 malam, kadang-kadang biasa Syekh buat 3 hari 2 malam duduk dalam keadaan zikir dengan Allah dia. Allah, 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 Allah. Kok mana pun Allah. Tepi seluruh penjuru kita duduk tu, khalwah kita tu, semua kalimah Allah. Paling kanan Allah, paling kiri Allah, tengok bucu ni Allah, tengok penjuru tu Allah, semua Allah. Mulut dia sebut Allah, Allah. 10 orang hadir hati beza-beza semua. Keluar 3 hari 2 malam, hati, jiwa kita degup rasa Allah. Degup, setiap degup jantung kita, hati kita tu kita berasa Allah, Allah. La nidah. La nidah. Tain kita pegang tasbih, tu pun terlupa lagi Allah Ta'ala. Tain tak pegang nak jawab dia dah. Tain tengok orang mati pun tak teringat kita mati. Tain tak tengok orang mati dah. Tu kita. Lepas tu galik kita dengan dunia. Masa tak lama dah, pendek dah. Kuliah lambat mula. Ilmu ngaji tak habis lagi, nak mati selalu sedar. Ngaji tak start lagi masjid. Surah tak start lagi ngaji. Kita nak mati selalu sedar. Fardu ain tak habis ngaji lagi, nak jawab mana dalam kubur. Ustaz duk tanya, bila mula kuliah ni? Bila mula kuliah ni? Ustaz duk tanya nak mengajar. Makmum tak nak lagi ngaji. Tu boleh. Dunia akhir zaman. Tu kita. Lengok. Sebab apa? Benda Iblis supada. Iblis kata dah la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan tunggu. Iblis kata dah. Aku akan tunggu, kata Allah Ta'ala, ala siratikal mustaqim, atas jalan benar. Mana jalan benar? Ngaji ni jalan benar ni. Ibadat ni jalan benar. Aku akan tunggu, Iblis kata. Tengok dia tunggu sungguh. Habis Ramadan tak hari dah. Habis Ramadan slow dah ngaji. Tengok tak ngaji. Sebab dia kata dah, aku akan tunggu. Aku akan tunggu. Kalau dalam bab sedekah, aku akan tunggu dulu. Sebelum bagi sedekah, aku bagi tahu. Tak payah.
Aku hadirkan dalam hati manusia ni supaya apa? Rasa cinta pada harta. Tak jadi nak bagi sedekah. Bila dah bagi, lawan tinggal perasaan apa cinta pada harta. Bagi juga. Bagi juga. Bila kata aku akan tunggu pula situ. Biar dia riak pula dalam bagi. Bagi dalam bentuk ikhlas dah bagi tu. Habis dah lawan diri supaya tak ada cinta pada harta. Boleh bagi harta, buang dah ikhlas saat bagi tu. Lepas seminggu, lepas 2 minggu, lepas bulan, lepas tahun, dia mari ingat balik. Dulu mung tolong orang ni, sebut pada dia. Sebab aku tolonglah mung dulu. Aku bagi duit pada mung jadi orang sini sekarang ni. Mana dia ungkit balik. Habis pahala 10 tahun kebajikan tu buat. Tu Iblis kata aku tunggu. Oh, tak kena jalan jawab dia. Habis amat. Tapi duk ngata ngaji selesa. Duk ngata ngaji. Tak nampak tipu daya Iblis. Iblis supah dah. Supah dengan Tuhan lagi. Bukan supah dengan makhluk. Supah dengan Tuhan. Depan Allah Ta'ala. Aku bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Qala fa bi'izzatik. Demi keagungan dan kebesaranmu Allah. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk tunggu di jalan benar ni. Nak pastikan anak Adam ni akan jadi serupa dengan aku juga. Jangan hanyut. Kita orang ngaji jangan hanyut. Biar tahu ni jalan iblis ni jalan syaitan. Sebab tu baba tak lama cuti. Raya 2 3 4 hari mula kuliah lalu dah di Kelantan. Baba buat mula lalu ngaji. Kita mula ngaji dia tu. Kita buat mula dulu sikit-sikit. Baca dulu sikit-sikit. Sebab apa? Kita pendek dah masa. Masa nak habis dah kita, nak mati dah kita ni. Ngaji fardu ain tak habis lagi ni. Nak jawab apa dengan Allah Ta'ala. Bak semayang pun tak settle. Bak fardu ain itu ini dan sebagainya lah. Macam-macam benda tak settle, tak selesai itu. Dengan ilmu salah satu daripada jalan untuk kita selamat di akhirat. Baik. Mana tadi? Jadi ni salah satu daripada tipu daya ni. Salah satu daripada tipu daya. Kebesaran dan keagungan tu hak milik Allah Ta'ala. Jangan duk ambil jadi sifat kita. Jangan duk ambil jadi perangai kita. Sifat berasa besar, sifat berasa lebih daripada orang. Ada lebih, betul lebih. Tapi lebih tu mari mana? Mari daripada Allah. Betul ada pangkat kita banding orang lain. Tapi mari mana pangkat tu? Allah Ta'ala bagi. Betul dari sudut ilmu lebih kita banding orang lain. Tapi mari mana ilmu tu? Mari daripada Allah Ta'ala. Betul lebih kita dari sudut harta benda. Tapi lebih tu mari mana? Mari daripada Allah Ta'ala. Orang tu tak ada tu mari mana tu? Kurang dia tu. Daripada Allah Ta'ala juga. Sumpah. So kita dengan dia tu hanya menerima apa yang Allah Ta'ala bagi. Ini qadar untuk dia, ini qadar untuk kita. So tak ada lebih mana lah kita dengan dia. Gitu. Baik, itu satu penyakit, iaitu sifat takabbur sombong. Baik, akan datang sambung sifat riya. Pendek riya. Nombor 11, artinya memperlihatkan kebaikan diri kepada orang. Walaupun pendek, tapi penyakit ni kalau duk ada di kita, mari lepas 10 tahun dah kita duk buat kebajikan tu, habis sia-sia. Tu risau amal ibadat itu. Kena beringat dengan sifat-sifat mazmumah ni. Baik, habis dulu situ, semua akan datang wallahu a'lam. Wa ilmuhul atam.